Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa ma nasitu. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, nazim masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini Allah memberikan izinan kepada kita untuk kita hadir untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit lapangan waktu pada sebahagian daripada kita untuk duduk terus pas maghrib mendengar kuliah maghrib, tazkirah maghrib. Moga-moga ia menjadi amal saleh yang boleh kita tunjuk depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Kita boleh sebut depan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku hidup dekat dunia ni Allah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan mencari rezeki. Namun demikian ya Allah, aku sempat datang dan aku sempat ya Allah mendengar kuliah-kuliah pengajian agama. Aku terimalah dia ya Allah sebagai amal saleh. Bolehlah nanti kita mengharapkan Allah menilai ini sebagai amal saleh. Nanti kita tak tahu antara baik yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada manusia, di antaranya ialah redha Allah. Allah redha dengan apa itu antara benda yang Allah sembunyikan. Bila Allah redha pada kita, subjektif. Disebabkan amal ibadat kita apa pun kita buat, yang mana kita buat itu penuh ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di situ kita dapatkan yang kita mengharapkan, kita datang dengan niat untuk solat, untuk datang dengar ilmu agama Allah, langkah kaki kanan, membaca doa, masuk masjid, membaca doa, duduk dalam masjid, walaupun sebenarnya letih tuan-tuan, kerja masing-masing dengan program masing-masing. Datang masjid tu kadang-kadang mata kuyuh je kan, jadi tempat parking baik-baik sikit bersandar kan. Saya tak ada masalah dengan. Jadi kalau kuliah-kuliah saya, siapa nak sandar je boleh sandar. Sebab saya faham semua orang masing-masing letih kan. Kadang-kadang ada orang tu dia letih, nak tinggal kuliah agama, dia datang nak tengok film tu, dengar 10 minit je dia tengok tu, kita kesian. Dia susah payah dia datang juga. Saya bercakap bolehlah, tak ngantuk. Cuba saya duduk depan, ngantuk juga kan. Duduk depan ni sebab bercakap tak ngantuk. Cuba duduk ngantuk. Jadi tuan-tuan nak parking, cari je parking yang selesa kan. Belum duduk atas kursi ke cari kan. Kadang kita dah berumur depan tahan. Kursi lah, sengah lah, tu lah, gaut lah, macam-macam problem kan. So, faham suasana tu, cari tempat landing yang selesa kan. Itu lah. Moga-moga yang pentingnya kita datang dengan niat untuk dapat faham ilmu agama Allah, dan kita mengharapkan Allah menilai, walaupun kita tak khusyuk mana sembahyang, amal ibadat kita tak banyak, kita Allah menilai amal yang saleh. Yang mana Allah sebut dalam surah Sajdah. Allah sebut walau tara izil mujrimuna. Allah kata kalau kamu dapat tengok ketika mana manusia dihisap depan Allah. Allah kata kalau kamu dapat tengok apa yang berlaku orang yang tak buat amal-amal saleh, Allah kata nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Apa ketika mana buku catatan kita orang buat selai Allah semua terbentang. Ketika itu yang kita buat ialah nakisu ru'usihim
'inda rabbih. Apa yang boleh kita cakap depan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita cakap Rabbana. Di mana buku catatan kita. Ya Allah. Inilah amal buat ni banyak dosa. Sami'na, aku dah dengar ya Allah. Ini neraka, syurga, azab. Untuk dah dengar. Kita minta pada Allah. Arji'na. Untuk apa? Nak amal salih. Minta nama nak buat amal yang salih. Banyaklah amal salih ni. Sedekahnya, infaknya, solatnya, qiyamnya, puasa, nak buat benda yang salih. Nak amal salih. Inna mu'min. Bisa kamu yakin. Betul amal tu. Inna mu'min. Itu yang akan kita lepas. Untuk apa buat amal yang salih. Allah walau ruddu. Allah kata walau ruddu. Sekiranya aku kembalikan itu tadi untuk bunyi doa ya Allah. Allah kata walau ruddu. Kalau aku bagi mereka ni peluang balikkan ke dunia, apa kamu? Itu mereka ni kalau balik benda balik dia buat benda tu balik. Namanya kata nipu apa? Tak dengar? Dengar Muslimat boleh dengar dengar. Saya tak tahu suara saya. Belah sana boleh dengar? Cantik. Depan tak boleh dengar. Allah Rabbi. Tahu tak? Okey. Saya biasa kuliah mesti ni kot. Volume saya ni slow. Pusing baik kuat sikit. La'adu lima nuhu anhu wa innahu lakadzib. Yang tadi minta dengan Allah balik ke dunia, Allah Ta'ala bagi balik. Tapi dia akan buat benda tu balik. Wa innahu lakadzib. Sebab apa? Allah sudah benar. Allah beri kita peluang dekat dunia ni hidup sekali je. Waktu dan masa yang tentu amal salih. Yang mari kita doa minta Allah. Kalau Allah pulangkan balik ke dunia, contohnya waktu yang sama, tuan-tuan nak ubah pergi kelabur malam ni kan, dia tak jadi, dia akan datang sini juga. Dan kalau tuan-tuan sekarang ni berada dekat tempat maksiat, kalau Allah pulangkan balik nak tukar datang masjid, dia tak boleh. Sebab takdir Allah tu dia berlaku sekali. Allah tu berlaku sekali. Qada dan qadar Allah tentu hendak dan kita dah pilih. Sebab apa? Allah Ta'ala dah beri masa kita hidup. Alamah wujurah wa taqwa. Masa kita hidup dia bagi dah kita pilih. Kamu nak pergi masjid ke? Kamu nak pergi ke tempat maksiat? Maka tentu pilih datang ke masjid pada malam ni. Maka dah berlaku dah benda itu. Dia tak hidup. Jadi kita doa lah. Moga-moga kehidupan kita apa yang kita buat tu dia amal-amal salih yang boleh kita bawa, kita tunjuk depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ya Allah, umur yang aku ada yang sempat moga Allah menilai sebagai amal yang salih insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis Ulumul Quran karya seorang ulama Muslim nama Syekh Mana' Khalil Khattan. Syekh Mana' Khalil Khattan, yang mana kitab ni diterbitkan oleh Pustaka Jiwa, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu cara mudah memahami Al-Quran. Dia mengandungi ada asas untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya nak belajar tafsir, tadabbur, ini ilmu-ilmu alat yang perlu kita faham untuk memahami Al-Quran yang dengan baik. Dan kuliah kita akhir di sini ialah pada 17 hari bulan 10 yang lalu, berada pada muka surat 52, itu yang terakhir. Dan sepatutnya pada malam ini kita akan masuk satu tajuk lagi, iaitu cara penurunan wahyu kepada para rasul. Kita masih berada pada bab
yang ketiga. Bab yang pertama dia membicarakan tentang Quran, penulisan, perkembangan disiplin ilmu Al-Quran. Bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua kita dah bahaskan, dia membicarakan tentang Al-Quran itu sendiri. Sebab ni cerita tentang Quran. Jadi bab kedua pengarang dia tak tajuk Quran. Apa Quran, ta'rif dia, beza Quran dengan hadis. Hadis tu ada hadis kudusi, ada hadis nabawi, ada hadis tauqifi, ada hadis tauqifi dengan tawaqaf. Dia waw dengan qaf tu. Tauqifi dengan taufik dengan tauqif. Ada dua jenis. Ini dibahaskan, itu bab yang kedua. Kemudian dimasuk bab yang ketiga, iaitu bab tentang wahyu. Quran salah satu wahyu. Pengarang dia letak bab kedua cerita tentang satu je wahyu, iaitu Al-Quran. Pergi bab ketiga dia pergi pada umum, Al-Wahyu secara umum. Maka kita dah bahaskan apa itu yang disebut sebagai wahyu. Pengarang dia bawa kita nak bagi kita faham tentang wahyu, sebab wahyu ni benda subjektif, kita tak nampak, perlu percaya. Iman dia bawa contoh-contoh Syekh Manak Al-Khattan. Kemudian dia pergi pada takrif wahyu. Kita dah bicarakan bagaimana yang ditakrifkan bahasa, istilah. Kemudian cara wahyu turun kepada malaikat. Maksudnya wahyu daripada Allah itu bagaimana disampaikan kepada malaikat. Kan? Kemudian dibicarakan tentang bentuk-bentuk wahyu. Bentuk-bentuk wahyu itu juga dibicarakan sebelum itu. Ada berapa? Ada 6 poin bentuk-bentuk wahyu. Wahyu syaitan, wahyu kepada pokok, wahyu kepada binatang, wahyu kepada Nabi. Dia bicarakan bentuk-bentuk wahyu itu dulu, selain wahyu kepada Nabi, supaya kita tak keliru. Kemudian baru dia masuk kepada cara wahyu Allah turun kepada para malaikat. Bagaimana Allah memberikan wahyu itu kepada para malaikat. Kemudian kita bicarakan tajuk, ni kita nak masuk bagaimana penurunan wahyu kepada para rasul. Maksudnya wahyu itu sampai kepada malaikat. Kemudian bagaimana wahyu itu sampai kepada para rasul pula. Step dia bagaimana kan? Okey, kita tengok kata pengarang Musa 52. Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dengan dua cara. Maksudnya wahyu Allah kepada para rasul, bukan Nabi Muhammad saja, semua para nabi, kepada para rasulnya dengan dua cara. Ada dua kaedah. Ada yang menggunakan perantara, maksudnya wahyu Allah tu nak sampai kepada rasul tu ada di tengah perantara. Atau tidak, ataupun tanpa perantara, dia direct. Kan? Ada jenis perantara, ada tak ada perantara. Untuk pada rasul ni terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang pertama melalui Jibril. Maksudnya ada satu jenis malaikat yang namanya Jibril alaihi salam, yang Jibril tugas dia memang bawa wahyu Allah. Maksudnya Quran 30 juzuk tu, para ulama kata Quran 30 juzuk tu dia sampai kepada Nabi SAW. Jibril ambil di Baitul Izzah tu dengan izin Allah. Allah Ta'ala kata ambil ayat ini, begini, bawa kepada Muhammad SAW. 30 juzuk tu, Quran tu dia kena melalui perantaraan wahyu. Tak ada wahyu yang direct Allah bagi terus kepada Nabi, tak ada. Maksudnya yang Quran. Kalau wahyu bentuk lain tak ada. Tapi yang namanya Quran, dia mesti lalu Jibril. Jibril dia kena tahu ayat tu dulu, lepas tu dia sampaikan kepada Nabi. Sebab itu Jibril ni, dia tugas dia membawa wahyu. Dan paling penting dia bawa Quran itu. Supaya dia tahu ni ayat ni, ini dan dia ajar. Bentuk tu dia akan diuraikan. Itu yang pertama, dia ada Jibril, malaikat pembawa wahyu. Hal ini akan kami jelaskan kemudian. Jenis yang pertama ni pengarang dia nak jelaskan kemudian. So, yang kedua, jenis yang kedua tanpa melalui perantara. Maksudnya wahyu tu turun tak ada perantara, direct. Di antaranya ialah mimpi yang benar di waktu tidur. Tak ada. Tanpa perantara, di antaranya ialah mimpi yang benar pada waktu tidur. Jenis yang pertama ni dia kata mimpi yang benar dalam tidur. Dalam tidur Nabi dia wahyu. Okey, dia bawakan dalil sini. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma budi'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam
ar-ra'ya as-salihah. Ar-ra'yu as-salihah. Fi naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. So Aisyah dia ceritakan bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada Nabi dalam bentuk mimpi yang benar di dalam tidur. Maksudnya Nabi ni dia dapat mimpi itu ni mimpi yang benar, bukan mimpi yang tak pasti. Kalau kita mimpi jumpa jin kan, maulah jumpa hantu lah kan, kemudian duduk dia bawa angkat kita naik ke bukit ke kan, campak kita jatuh, mimpi jumpa makhluk jin kan, mimpi kita. Tapi mimpi Nabi mimpi yang benar, yang mana Aisyah disebut beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Maksudnya mimpi yang benar tu Nabi nampak dengan jelas, seperti falaqis subhi, siang subuh terang jelas. Kita kalau mimpi syaitan ni, jin, dia nak merasuk dalam diri manusia ni, antara salah satu waktunya adalah waktu perpindahan kita, antara kita jaga dengan tidur kan. Kita letih baring kan, jin masuk di pompak kita. Ni seorang terempak lepas kan, baca ayat kursi tu sebelah dia tidur kan. Orang tak perasan kita dah nampak waktu tu. Maksudnya waktu tentang antara satu waktu antara dengan jaga dengan tidur, tengah-tengah tu, itu antara pintu-pintu masuk makhluk halus kan. Kemudian dalam kita tidur, dan kalau kita tidur kita tak jelas mimpi tu, gelap-gelap, tak clear. Beza Nabi ni, kalau dia mimpi dia tahu mithlu falaqis subhi, memang terang dan jelas. Maka bila dengan hadis muttafaqun alaih ni, orang tak boleh nak kata Nabi ni syaitan yang datang dalam mimpi dia, benda tak jelas. Sebab Nabi dia declare ni, dia kata memang aku jelas sangat itu adalah wahyu. Dia tak confuse, dia tak kata. Nabi dia kata, ini betul ke daripada Allah, daripada jin ke ganggu aku, ataupun ada pandangan bunyi ke, benda confuse. Tak, dia jelas. Beza kita kan, orang ada macam dengar bisikan dekat telinga, ternampak imbasan kita manusia dia suasana dia begitu. Tapi beza dengan Nabi mithla falaqis subhi, yang datang dalam bentuk wahyu tu dia memang jelas. Dia tak confuse dan dia tak rasa nak bagi tahu orang. Maksudnya Nabi nak terang pada umat dia, dia yakin ini adalah wahyu daripada Allah. Dia bukan satu benda yang confuse, dia tak yakin. Gitu kan. Beza kita dapat mimpi tu, kita tanya, ni apalah takbir mimpi begini, saya nampak begini mimpi, baju warna putih lah tu, macam-macam kan. Kita confuse, tak jelas. Nabi dia jelas. Keadaan seperti ini sesungguhnya sebagai persiapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu dalam keadaan sedar. Mula dia dapat mimpi dulu, mimpi yang benar, tidak tidur. Dia kata tidak tidur. Di dalam Al-Quran wahyu diturunkan apabila beliau dalam keadaan sedar. Kecuali bagi orang yang berpendapat bahawa surah Al-Kawthar melalui mimpi, seperti disebutkan oleh satu hadis. Jadi Nabi ini dia dapat yang namanya Al-Quran itu, ayat Quran itu dia dapat wahyu itu dalam keadaan sedar. Dia tak ada dalam keadaan mimpi. Cuma ada satu riwayat tentang surah Al-Kawthar ini. Itu pun ada khilaf para ulama. Dia kata bagaimana? Dia kata kecuali bagi orang yang berpendapat bahawa surah Al-Kawthar melalui mimpi, seperti disebut oleh satu hadis di dalam Sahih Muslim daripada Anas. Dia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azharina fil masjid idza aghfa dafa'atan summa rafa'a ra'sahu mubtasiman faqultu
ma adhaka ya Rasulullah? Faqala nuzilat alayya anifan surah faqara'aha bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ya dalam sahih Muslim. Apa dia? Yang diriwayatkan daripada Anas, dia kata, manakala Rasulullah, ketika mana Rasulullah SAW berada di antara kami di dalam masjid. Satu ketika Nabi duduk dengan para sahabat dalam masjid, kan? Yang mana ketika itu Anas ada, dia kata, tiba-tiba ia berdengkur. Tengah duduk dengan Nabi itu, tiba Nabi berdengkur. Yang kita duduk dengan kawan, kadang-kadang dengan kawan kita macam ngantuk kan. Dia berdengkur. Jadi dia kata, tiba-tiba ia berdengkur, Nabi berdengkur. Dia kata. Lalu mengangkat kepala, Nabi angkat kepala sambil keadaan tersenyum. Ya, mula dengkur, Nabi angkat kepala, kemudian Nabi tersenyum. Aku tanya kepadanya, kata Anas, dia tanya kepada Nabi, apakah menyebabkan engkau tertawa, wahai Rasulullah? Ia menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surah, lalu ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fassalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turunnya surah ini dia berlaku dalam riwayat yang disebut oleh Anas, Nabi pernah berdengkur. Lepas Nabi berdengkur tu, Nabi senyum tengok ke atas, nampak Jibril semua, dia bawa turun pada Nabi, kemudian dia Nabi senyum. Tapi yang berdengkur tu, hadis tu yang Sahih Muslim disebut tentang berdengkur. So berdengkur itu yang ada sebahagian berpendapat Nabi terima surah Al-Kautsar tu dalam tidur. Tu satu tempat dia tengok dia kata. Mungkin keadaan mendengkur ini ada keadaan yang dia alami apabila wahyu turun. So, ulama dibahaskan. Salah satu mungkin berlaku bila wahyu turun, dia ada dalam keadaan dia berdengkur. Di antara alasan yang menunjukkan bahawa mimpi yang benar bagi para Nabi adalah wahyu yang wajib diikuti. Ialah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih anaknya Ismail. Ada Nabi-Nabi yang lain, bukan Ishak yang disembelih. Inilah pendapat yang benar. Khabar itu pertama-tama tentang lahirnya Ismail sebelum Ishak. Ismail lah yang dibesarkan di Jazirah Arab, di mana kisah penyembelihan berlaku, dan dialah yang disifatkan dengan penyabar. Kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS, memang dia kata, ini arani fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim memang dia kata dalam mimpi dia, dan sebutnya mimpi, dan mimpi itu dibenarkan oleh anak dia Ismail AS. Ada bentuk begitu, tapi kepada Nabi SAW itu hanya satu je dalil yang menceritakan surah Al-Kautsar. Itu pun ulama khilaf, mengatakan betulkah dengkur itu adalah Nabi tertidur, ataupun dengkur itu sebenarnya salah satu bentuk ketika mana wahyu turun kepada Nabi SAW. Okey. Kemudian dia bawakan ini surah As-Saffat ayat 101 hingga 112. Ini kisah tu lah. Fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Ini kisah bagaimana mimpi Nabi Ibrahim. Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Maka apabila anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Itu dalam mimpi disebut. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Apa wahai Ismail, apa pendapatmu? Kau wahai anak dia, aku mimpi, kata ayah anda mimpi menyembelih Ismail. Dia kata. Anaknya menjawab, wahai ayah,
jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan dapati daku daripada orang-orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Maksudnya bila Nabi Ibrahim betul, anak dia kata okey, dia kata boleh, dia kata ayah sembelih. Memang betul Nabi Ibrahim dah angkat, dah baring, letak dah pipi semua atas tanah. Memang bulat hati nak sembelih betul lah. Dan Ibrahim pun dengan Ismail memang bersedia untuk disembelih. Maka ketika itu Allah Ta'ala kata, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah Allah. Maksudnya telah terlaksana. Serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang kau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Biasalah kita dengar cerita digantikan dengan seekor sembelihan, dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu daripada hamba-hamba kami yang beriman, dan kami pula berikan kepada berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak, Ishak, yang akan menjadi Nabi yang terhitung daripada orang-orang yang saleh. Kisah Nabi Ibrahim dalam mimpi, dalam tidur dapat mimpi yang benar, kemudian dilaksanakan mimpi itu. Okay. Kemudian kata pengarang, mimpi yang benar itu tidak terhad hanya khas kepada para rasul. Tengok, yang ni mimpi ni dia kata wahyu. Mimpi wahyu. Tapi mimpi ni Nabi Ibrahim dia dapat mimpi melaksanakan satu perintah Allah. Tapi bukan mimpi turun ayat Quran. Nanti saya kata tadi, itu kita beza. Yang ayat Quran tak ada Nabi dia dapat dalam mimpi turun. Allah Ta'ala kata surah ni letak tak berlaku. Mimpi yang dikatakan tanpa perantara ni terus dibentuk arahan yang lain, bukan dalam bentuk ayat Quran. Bukan tak macam ni arahan, suruh buat begini. Boleh bentuk begitu yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim. Okay. Mimpi yang benar itu tidak terhad hanya khas kepada para rasul sahaja. Mimpi seperti itu juga boleh berlaku kepada kaum muslimin. Ini jenis mimpi lah, mimpi yang benar. Meskipun mimpi itu bukan wahyu. Rasulullah bersabda, inqata'al wahyu wa baqiyatil mubasyirat ru'yal mu'min. Disebut sebagai al-mubasyirat. Wahyu telah terputus, tetapi berita-berita gembira tetap ada, iaitu mimpi orang mukmin. Itu bagi maksudnya dalam mimpi yang dikatakan ru'ya as-salihah, mimpi yang benar ni dia boleh datang kepada orang yang beriman. Biasa tu lah. Mimpi yang memang dia ittaqu firasatal mu'min, dia bentuk firasat. Kerana mereka ni fa'inhum yanzuru binurillah. Dia kalau dia firasat dia pun kena berhati-hati. Orang yang bertakwa ni lah. Kita ni cak ayam je kan. Orang bertakwa ni, orang hebatnya, orang yang alim ni, kena, kalau mimpi dia tu dia boleh dia bentuk ru'yah as-sadiqah, merupakan yang dikatakan yang benar. Dia kata, boleh berlaku, dia kata. Okey. Nabi masa Isra' Mi'raj lah. Masa Isra' Mi'raj, Nabi dia dapat sekali je lah. Macam Nabi Musa, dia kalimullah kan, masa dekat bumi lah. Yang saya ingat, kalau Nabi Muhammad ketika mana Isra' Mi'raj dapat semayang tu benda paling besar. Semayang tu kan, mula-mula 50 waktu turun jumpa Nabi Musa kata 45, turun 40 sampai tinggal 5 kali. Jadi ketika Nabi, memang Nabi direct ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teks komunikasi tu tak ada. Cuma Nabi dia sebut dah hadis, Nabi dia ambil direct semayang tu daripada Allah Subhanahu Wa
Begitu. Maksudnya memang ada berlaku Nabi dia ambil tu daripada Allah SWT. Jumpa dengan Allah. Cuma itu banyaklah pendapat ulama. Ada orang tanya. Aisyah dia tanya Nabi bagaimana rupa Allah tu. Bagaimana sebab dia tanya Nabi Isra Mi'raj kan tanya jumpa dengan Tuhan kan. Bagaimana Aisyah dia tanya Nabi kata Anwar. Banyaklah khilaf-khilaf kan dekat situ. Tapi itulah sekali yang direct. Memang diangkatlah Isra. Ingat saja lah. Kalau lebih tu Ustaz Ramzi lebih hebat. Dia tahu macam-macam ni. Okey. Kemudian kata pengarang dia kata, asal riwayat ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Riwayat hadis inilah yang mengatakan bahawa bagi wahyu terputus. Maksudnya lepas Nabi tak ada wahyu. Sekarang zaman kita tak ada wahyu. Nabi, khatimun Nabi dah habis, Nabi Muhammad tak ada dah. Cuma dia ada al-mubasyirat. Al-mubasyirat ini berita-berita yang gembira. Ru'yal mu'min, orang yang saleh dan mimpi-mimpi mereka ini ada dalam bentuk sedemikian yang benar benda-benda itu berlaku. Kan kalau jumpa Tok Guru tu dengar cerita dia, dapat cerita-cerita yang benar. Okey, asal riwayat ini ada dalam Bukhari dan Muslim dan lainnya tentang hadis itu. Kemudian kata pengarang, tapi lafaznya bagi Bukhari iaitu tidak wahyu lagi setelah Nabi, melainkan mubasyirat sahaja. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Nabi menjawab, mimpi yang benar. Maksudnya hadis itu. Apa dia mubasyirat? Ialah mimpi yang benar. Bagi apa? Oh, yang beriman. Okey, kemudian kata pengarang, mimpi yang benar bagi para Nabi di waktu tidur itu merupakan satu daripada pelbagai macam cara Allah berdialog dengan hamba pilihannya. Bagaimana Allah bentuk dialog Allah dengan para Nabi dia dalam bentuk mimpi. Itu salah satu bentuk. Okey, kemudian dibawakan dalil daripada surah Asy-Syura ayat 51. Dia kata, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Apa kata Allah dalam surah Syura ni? Allah kata, dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, dengan diberi ilham atau mimpi. Tengok dia kata illa wahyan, disebut ni, dengan diberi ilham atau mimpi, atau daripada sebalik dinding, min wara'i hijab, dia kata, di sebalik dinding, dengan mendengar suara sahaja, dia kata, atau dengan mengutuskan utusan, atau dengan menghantar utusan, iaitu malaikat. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya, kepada para nabi dengan izin Allah akan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sungguhnya Allah Maha tinggi keadaannya, lagi Maha bijaksana. So ada 3 dah ayat ni. Satu dia kata illa wahyan, dalam bentuk wahyu, diberi ilham, ataupun dalam bentuk mimpi. Ini cerita tentang mimpi tadi. Wahyan yang diterjemahkan di sini dalam diberi ilham atau mimpi, kemudian au wara'i hijab, di sebalik dinding. Sebalik dinding. Itu hanya mendengar suara sahaja, atau yursila rasulah. Yang jenis ketiga, yursila rasulah, dihantar utusan. Itulah malaikat Jibril. So 3 cara yang disebutkan. Salah satu yang pertama tadi dia kata wahyan. Wahyan tu mimpi ataupun dia bagi dulu ilham dan juga mimpi. Kemudian dengan suara wara' hijab ataupun dihantar malaikat Jibril. So 3 bentuk bagaimana wahyu itu turun kepada para rasul. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang pertama tu dia kata apa? Dia membicarakan tentang mimpi yang benar dan bentuk mimpi. Okey. Okey. Kemudian dia masuk yang kedua pula, B. Itu tadi A, dia masuk yang B pula. Kalam ilahi daripada balik tabir. Maksudnya kalam ilahi daripada balik tabir tanpa melalui perantaran. Ni yang B tadi A, kan? Yang ni B. Yang kedua pula kalam Allah
daripada di sebalik tabir tanpa melalui perantaraan. Tak ada juga perantara. Seperti yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini yang disebut tadi ni, dia kata, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Apa dia? Surah Al-A'raf ayat 143. Apa Allah Ta'ala sebut ini? Dan apabila Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan dan Tuhannya berkata-kata dengannya. Ini panggilan Musa ni kalimullah. Maka Nabi Musa merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci." Nabi Musa minta nak tengok Allah supaya aku dapat melihatmu. Ya Allah, Nabi Musa dia minta. Kemudian Allah berfirman, Allah Ta'ala kata, "Engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihat aku." Maksudnya, qala lan tarani. Engkau wahai Musa sekali-sekali tak akan dapat tengok kepada Allah. Tak mampu nak tengok zat Allah itu. Tetapi pandanglah ke gunung. Dia kata, nak tengok zat Allah tu dia tak mampu, tapi tengok pada gunung. Dia kata, tengok pada gunung sebelah tu dekat Bukit Tursina. Dia tengok kat gunung tu, maka kalau gunung itu bila Allah nak mentajali, maksudnya kalau nak bahagilah, nak menzahirkan Allah itu zat dia yang maha suci itu nak dizahirkan. Kalau nak dizahirkan, tak dizahirkan lagi, itu nak jadikan. Nah, Allah kata, "Wahai Musa, kau tengok je dekat bukit tu." Dia kata, "Tengok bukit tu boleh tahan tak?" Dia kata. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, kalau bukit tu boleh tahan, dia kata, niscaya engkau akan dapat melihatku. Apa? Zat Allah tu zat yang maha suci. Setelah Tuhannya tajalla, dia kata, maksudnya menzahirkan sini kebesarannya. Kebesaran Allah. Allah Ta'ala tak menzahirkan zat dia, menzahirkan kebesarannya sahaja kepada gunung itu. Maka tajallinya Allah itu menjadikan gunung itu hancur lebur. Bila Allah baru tunjukkan kebesarannya, gunung itu lebur. Dia ada. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Macam mana nak tengok Allah? Baru tengok kebesaran Allah saja dah jatuh tersungkur pingsan, gunung hancur. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, "Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku." Al-A'raf ayat 143. Ini bentuk yang dia katakan kalam ilahi daripada balik tabir. Maksudnya dia tak dapat tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Sebalik tabir Allah Ta'ala tak mentajalikan dia. Okey. Kemudian dibawakan dalil yang kedua, surah An-Nisa ayat 1664. Apa kata pengarang dia bawakan ayat An-Nisa 164, firman Allah, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima." Ini juga dalil tentang cerita Nabi Musa. Dalil yang kedua dia kata, "Dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu." Nabi ini ada berapa? Dalam riwayat disebut 124. Rasul ada 313. Jadi ada kisah Nabi-Nabi ini yang dicerita pada Nabi direct. Ada yang dinukilkan dalam Al-Quran. Begitu. Jadi ada yang dicerita, ada tak dicerita. 124,000 kan, banyak. Yang cerita sikit dia, banyak lagi tak cerita. Itu yang dikatakan, "Wa rusulam lam naqsushum alaik." Ada nabi-nabi kami tak cerita. "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Ta'ala sebut, dan Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada pun perantara. So ini dalil. Tadi dalil yang pertama, ini dalil yang kedua, kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Demikian pula menurut pendapat yang paling sahih,
Allah juga pernah bercakap secara langsung kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Menteri, ni ada kat sini. So, satu tempat saja yang Nabi dia direct cakap dengan Allah secara direct. Satu je ketika Isra dan Mi'raj. Okay. Itu penyampaian wahyu yang di bawah tajuk cara penurunan wahyu kepada para rasul tanpa melalui perantaraan, di antaranya mimpi, satu mimpi, kemudian yang kedua kalam ilahi di balik tabir. Okey, habis tajuk tu. Kemudian dia masuk tajuk, maksudnya tadi Allah punya wahyu kepada rasul. Kan? Bagaimana Allah sampaikan kepada rasul. Dan mimpi satu, kemudian di balik tabir. Dua. Kemudian baru dia masuk yang ketiga. Yang ketiga apa ni tajuk dia kata? Penyampaian wahyu oleh malaikat kepada para rasul. Bagaimana wahyu itu yang dibawa oleh malaikat kepada para rasul. Ini baru dia masuk jenis Quran. Jenis yang tadi tak ada. Itu bukan jenis Quran. Jenis direct, arahan begitu begini, arahan semayang begitu begini ya, direct dalam mimpi ke, kita mewarok hijab ke, dia bukan Quran. Tapi jenis yang ni, yang ketiga ni baru dia masuk yang jenis Al-Quran. Penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Apa kata pengarang? Wahyu Allah kepada para nabinya itu terkadang tanpa dengan perantaraan. Wahyu Allah kepada para nabi itu terkadang tanpa dengan perantaraan. Seperti apa yang telah kami sebutkan di atas. Jatuh tu ya. Dengan perantaraan. Seperti apa yang telah kami sebutkan di atas. Misalnya mimpi yang benar di waktu tidur dan kalam ilahi daripada sebalik tabir dalam keadaan sedar. Dan terkadang juga melalui perantaraan malaikat wahyu. Ini yang ketiga dia. Masalah inilah yang hendak kami bincangkan di sini. Kerana Al-Quran diturunkan dengan wahyu seperti ini. Okey. Dia ada tiga jenis tadi. Mimpi, di sebalik hijab, dan ketiga melalui perantaraan wahyu malaikat. Dan ni dia nak bincangkan yang malaikat bawa wahyu Allah. Adakah yang malaikat bawa tu jenis Quran aja ke, ataupun tak Quran pun, wahyu lain pun dia bawa je. Kita tengok dia ada. Dia kata ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Dua cara yang malaikat bawa wahyu ni kepada Rasul. Yang pertama dia kata datang dengan sesuatu suara seperti suara loceng. Ni suara loceng yang Nabi SAW dengar. Maksudnya wahyu tu sampai kepada Nabi dia seperti bunyi loceng, dia kata. Iaitu suara yang sangat kuat yang dapat berkesan kepada hati Nabi SAW. Seperti ia dengan segala kekuatannya sedia menerima kesan-kesan itu. Jadi Nabi belum ya? Okey. Jenis yang pertama ni, jenis seperti bunyi loceng. Bunyi loceng ni jenis benda yang berat. Cara ini yang paling berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ada jenis ringan. Wahyu yang datang dalam bentuk alam malaikat. Jadi dua. Satu malaikat datang ke alam manusia, yang tu ringan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Ya, ya, ya. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi. Alhamdulillah, kami kita ilmu ulum Al-Quran dan tajuk itu bahas bagaimana cara penurunan wahyu Allah pada para rasul. Kemudian disebutkan tadi ada melalui perantaraan Jibril yang bawa wahyu dan ada tanpa perantaraan Jibril. Kemudian disebutkan yang tanpa perantaraan Jibril tadi ada dua jenis. Satu, mimpi yang benar, dan yang kedua dia kata warai hijab, di sebalik tabir kerek. Itu para nabi dia dapat wahyu. Dia buatkan contoh Nabi Musa kepada Muhammad ni, dia kata Isra Mi'raj. Dan dua bentuk ini wahyu, bukan ayat Quran. Kemudian dia kata jenis yang apa namanya, melalui Jibril, ini jenis yang pertama lah. Baru dibahaskan jenis yang wahyu yang dibawa oleh malaikat. Ini yang ketiga. Yang ketiga, jenis ini baru dia jenis yang ada Al-Quran. Jenis yang ketiga. Okey, dia kata. Jadi bagaimana Quran itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini mula dicerita secara umum tu. Adakah ini Quran ataupun arahan pada Allah? Dia boleh jadi dua-dua. Cuma dibagikan kita gambaran umum dulu. Bagaimana? Dia kata, maksudnya bagaimana Nabi, ketika mana Nabi itu dapat wahyu, macam mana kalau Jibril datang? Jibril datang, Nabi akan dengar, dia dengar suara, dia dengar bunyi. Bunyi itu Nabi dengar seperti bunyi loceng, kata Nabi. Dia kata. Kemudian bunyi kuat, yang mana bunyi itu memberi kesan kepada hati Nabi. Dan Nabi pula dengan penuh kekuatan dia sedia untuk menerima kesan daripada bunyi itu tadi, wahyu itu. Dia kata.
Cara ini yang paling berat bagi Rasul. Maksudnya jenis-jenis berat. Jenis bunyi loceng ni. Jika wahyu yang turun kepada Rasul dengan cara ini, biasanya ia mengumpulkan segala kekuatan dan kesedarannya untuk menerima. Untuk menerima, untuk menghafaz, kemudian memahaminya. Bentuk begini, Nabi dia dapat wahyu tu di alam, bukan alam yang nyata manusia, tapi dia dalam alam malaikat. Dia dapat daripada alam sana. Jadi Nabi itu dia kena transfer dia punya apa kita kata istilah kita ni. Maksudnya Nabi itu bukan medium manusia. Kan orang biasa dia pergi ke alam jin kan. Maksudnya masuk ke alam jin. So bentuk yang pertama tu Nabi dia dapat wahyu tu, yang wahyu tu dalam konteks alam malaikat. Malaikat bawah tu dan konteks malaikat. Yang tu bunyi seperti loceng, kemudian bawah ni dia kata terkadang suara itu seperti bunyi sayap malaikat. Alam malaikat. Nabi berat sebab wahyu jenis macam ini diambil di alam malaikat. Nabi dapat dia kata. Terkadang suara itu seperti bunyi sayap-sayap malaikat. Seperti diisyaratkan dalam hadis Bukhari dia kata. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikah bi ajnihatiha. Khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwan. So, bagaimana bentuk dia? Dia katakan apabila Allah menghendaki sesuatu urusan dekat langit, Allah bagi satu arahan, maka malaikat ambil arahan itu bawa. Malaikat dia buat apa? Malaikat dia akan memukul sayapnya kerana tunduk kepada firman Allah itu bagaikan bunyi mata rantai di atas batu-batu yang licin. Itu kan ka'annahu silsilatun ala safwan. Ambil rantai, ambil batu, pukul rantai dia kemudian kan rantai itu bikin kan. Itu bila dia kepak, tak tahulah macam mana kepak tu, macam kepak bunyi kelburung tu bang, kan. Begitu. Ini digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Itu bentuk, tapi bentuk pertama ni di alam malaikat. Nabi ambil, dan dia berat. Maksudnya Nabi transfer diri Nabi tu ambil di alam malaikat. Bentuk begitu. Dia beza dengan yang kedua dia. Dan boleh jadi itu suara malaikat sendiri pada waktu Rasul mendengarnya bagi kali pertama. Ini kata pengarang, ta'liq pengarang. Pengarang dia kata, boleh jadi, kata pengarang. Dia kata suara malaikat sendiri pada waktu Rasul mendengarnya bagi kali pertama. Maksudnya sebenarnya adalah suara malaikat sendiri. Itu ta'liq daripada pengarang lah. Bukan dalam hadis ya. Okey. Kemudian ceritakan jenis yang kedua. Jenis kedua ni ringan. Dia kata, malaikat menampakkan kepada Rasul sebagai seorang lelaki. Ini biasa. Nah, Nabi dekat wahyu itu turun, malaikat dia datang, dia menyerupai seorang lelaki. Dan biasanya malaikat Jibril ni dia akan menyerupai seorang sahabat bernama Dihya Al-Kalbi. Ini semua orang ni sikit. Dihya Al-Kalbi. Sebab itu kadang-kadang orang tengok kan, ini Jibril. Banyaklah kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, sahabat tengok Dihya Al-Kalbi. Ada, biasanya Nabi, malaikat dia akan menyerupai Dihya Al-Kalbi. Tapi ada waktu ketika macam hadis, dia kata hadis Jibril tu, yang Jibril dia rapatkan kaki tu, semua sahabat tak kenal, kan? Tapi itu adalah Jibril. Dan ada waktu Jibril dia datang jumpa Nabi dalam rupa manusia, orang nampak. Maksudnya datang. Dan sahabat ni biasa. Ni Jibril datang bawa wahyu, sahabat pun nampak. Ada waktu ketika sahabat tak nampak. Ada waktu ketika tak semua sahabat nampak. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni satu ketika dia Abdullah bin Abbas ni dia adalah Abbas tu dia Abbas tu pak saudara Nabi. Jadi Abdullah ni dia sepupu Nabi, dia budak, dia budak-budak. Dia rumah Nabi ni betul Maimunah tu duk ada hubungan dengan Nabi lagi. Jadi dia duk keluar masuk rumah Nabi tu biasa. Satu ketika Al-Abbas dia sembang dengan Nabi. Kemudian Abdullah dia hadir sekali. Dia duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi tengah sembang dengan Al-Abbas. Abdullah macam lagi. Lepas tu dia tegur lah. Al-Abbas dia tegur. Kenapa kau ni lagi gini-gini?
Lepas tu dia beritahu, dia pun dia pesan. Orang tu, orang datang begini. Itu Nabi kata, Nabi, Abdullah, kamu nampak ke? Al-Abbas tak nampak. Tapi Abdullah, dia nampak. Kemudian Nabi kata, kamu nampak? Ya, aku nampak seorang lagi. Kemudian Nabi kata, ada Jibril, itu Jibril. Sedangkan Al-Abbas tak nampak. Anak dia nampak. Dan Abdullah dia kata, aku nampak Jibril. Ketika orang lain tak nampak, ada 2 kali. Ada 2 kisah lah. Abdullah dia nampak. Jibril datang. Satu cerita tu dia ada satu ketika lain. Dan Jibril ni ada waktu ketika datang. Rupa dia lelaki tadi, Dihya Al-Kalbi. Dan ada tak rupa Dihya Al-Kalbi. Ada waktu dia datang, sahabat dia nampak. Ada waktu dia datang, sahabat tak nampak. Nabi je nampak. Sebahagian sahabat nampak. Kita ni tak duduk. Nabi cuba bayang kalau kita berada di situ. Lain iman itu tuan-tuan. Duduk sembang Nabi. Datang. Akhirnya jadi tak adalah kita buat benda khurafat, benda pelik-pelik. Membetul wahyu datang ber. Kita zaman kita ni nak banyak apa kan? Macam benda tak kira kan. Zaman Nabi tu dia ada masalah tanya Nabi. Ada masalah selesai tanya Nabi. Banyak benda lah kita. Panjang lagi. Yang kedua ni kalau kita berhenti kat sini dulu, nanti kita tengok kita bahaskan bab yang kedua ni bagaimana penurunan tu. Yang Nabi ini menyerupai seorang lelaki insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma ma'suma wa la taj'al lahu ma fina wa la ma'ana wa la ma yattabi'una asy-syaqiyya rahmatika ya arhamar rahimin hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi ruang untuk saudara-saudara